Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian Fawaid Surah Al-Kahfi. Ini telah masuk siri yang ke-9 insyaAllah. Tag nama kawan-kawan kita, share video ini, live ini sebanyak mungkin, supaya orang di luar sana dapat manfaat sebanyak mungkin insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladhina astafa. Ma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kaziba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Jadi fawaid surah Al-Kahfi malam ini masuk kepada ayat ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kazibah. Ma lahum, tidak bagi mereka, tiada bagi mereka sebarang ilmu, pengetahuan, wala li abaihim, tidak juga bagi nenek moyang mereka. Kabarat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar kalimah yang keluar daripada mulut-mulut mereka. In yaqulun illa kazibah, tidaklah mereka berkata demikian melainkan perkataan dusta. Itu terjemahan secara lafzinya. Jadi golongan musyrikin Mekah yang mengatakan bagi Allah itu ada anak-anak, yang mengatakan bahawa Allah itu, yakni malaikat itu adalah anak Allah. Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Nasara mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah. Sebenarnya Allah menafikan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tidaklah bagi mereka ada ilmu pengetahuan tentang itu, wala li abaihim, tidak juga nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, sungguh besar kalimah dusta yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Kalimah apa? Yang mengatakan Allah itu ada anak, yang mengatakan Allah itu ada isteri dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala keluarkan ayat kaburat kalimatan, betapa besarnya kalimah yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Betapa sengitnya kalimah dusta yang keluar daripada mulut-mulut mereka. In yaqulu, tidaklah mereka berkata-kata melainkan perkataan dusta. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu zajar. Zajar ni satu kecaman, peringatan kepada kaum kufar. Ada 3 kecaman di sini. Ada 3 peringatan kepada mereka. Peringatan yang pertama, zajar yang pertama, tanbih, peringatan yang pertama adalah ma lahum bihi min ilmin. Mereka itu yang berkata-kata berkenaan dengan Allah itu, mereka berkata-kata tanpa ilmu pengetahuan. Juga nenek moyang mereka pun. Mereka main cakap je kan, Allah itu ada anak, malaikat itu anak Allah. Jadi Allah Ta'ala kata ma lahum bihi min ilmin, itu satu tanbih ataupun zajar yang pertama bagi mereka. Mereka berkata-kata tanpa ilmu pengetahuan, juga nenek moyang mereka. Yakni mereka sendiri itu jahil, dan datuk nenek moyang mereka yang berkata demikian juga adalah jahil. Ini kerana seekor इसलिए कि शाम का बेटा शाम ही होता है. Ini kerana anak ular juga adalah ular lah. Ini kerana anak ular yang keluar itu adalah, dia juga adalah ular. Jadi kalau nenek moyang mereka jahil, anak mereka, cucu cicit mereka juga keluar orang yang jahil.
Khutbi jahil, mereka juga jahil. Dan anak cucu cicit mereka juga jahil. Yang makam yang kedua, tempat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ijtanibu qaula zur, hendaklah kamu mengelakkan diri daripada perkataan dusta. Ijtanibu, cegahlah diri daripada berkata dusta. Surah Al-Hajj. Kenapa? Perkataan dusta, perkataan bohong merupakan sifat munafikin. Dalam Al-Quran ada 7 tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata berkenaan dengan orang munafik ini, para munafik ini, bahawa mereka ini bercakap dusta. Di antaranya dalam surah Al-Munafiqun Allah Taala berfirman, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya para munafikin ini mereka berdusta. Allah bersaksi sendiri bahawa para munafikin ini mereka berdusta. Seterusnya, cakap bohong, berdusta ini adalah merupakan satu perkara yang boleh kita termahrum daripada mendapat hidayat. Termahrum maknanya tercegah daripada mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala bila cakap bohong. Dalam Quran Majid Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang bercakap bohong tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kaffar. Allah Taala berfirman dalam surah Zumar, sesungguhnya Allah Taala tidak akan memberi petunjuk bagi orang yang kazib, cakap bohong, berdusta, lagi kafar, apatah lagi kalau dia orang kafir. Kalau tak kafir pun cakap dusta itu Allah Taala tidak akan bagi hidayat padanya. Di tempat yang lain Allah Taala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sejuk sangat. Tak ada apalah muraqabah lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada siapa? Man huwa musrifun. Pada mereka yang pertama musrifun, yang melampaui batas. Kazzab, lagi penipu besar. Orang yang melangkaui had yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hudud, bila Allah Ta'ala tetap kawasan ni ya, kamu orang Islam jangan melebihi melangkaui kawasan ni. Jadi bila dia melebihi melangkaui kawasan yang ditetapkan Allah, itu dipanggil musrif. Orang yang melampau batas, melebihi had. Lagi kazzab, lagi banyak berdusta. Orang macam ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk. Jadi akibat berdusta ini akan datang kepada si pendusta itu sendiri. Dia tak pergi kepada orang lain. Bila dia berdusta, bila dia berbohong, akibat dia akan kembali kepada dia. Orang yang berdusta ni dia anggap bahawa aku cakap bohong, aku telah berjaya. Aku telah berjaya tipu, aku berjaya scam. Aku berjaya scam kawan ni kan. Dan aku terselamat, dia kata. Akan tapi nizam khufiyah, yakni sistem tersembunyi yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala berjalan, bahawa akibatnya menyebabkan orang yang berbohong tadi, mereka duduk di rumah-rumah mereka tapi mereka zalil, hina. Bila mereka duduk di rumah-rumah mereka, mereka tak sedar. Duduk-duduk di rumah mereka dapat zalil, yakni kehinaan. Mereka ingat mereka menipu, berdusta, mereka dah berjaya. Dan akan tapi pada hakikatnya mereka duduk di rumah-rumah mereka, mereka dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, wa in yaku kaziban fa alaihi kazibuh. Sekiranya mereka melakukan pendustaan, maka fa alaihi kazibuh. Ke atas kepala mereka lah jatuh akibat pendustaan tadi, bukan kena orang lain. Kita ingat kita scam, kita tipu orang lain yang kena. Tapi sebenarnya jatuh atas kepala kita sendiri. Surah Ghafir. Dalam hadis ada datang bahawa satu kali Hazrat Abdullah bin Jarad radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya? Ajib pertanyaan dia kata. Dia kata, hal yaznil mu'minu? Adakah boleh orang mukmin itu berzina? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad yakunu kazalik. Qad yakunu zalik. Boleh jadi orang mukmin berzina. Orang mukmin tiba-tiba dia ditipu daya syaitan, nafsu syahwat, dia berzina. Maka mungkin boleh terjadi orang mukmin berzina. Dia tanya lagi, hal yasriqul mu'min? Boleh jadi tak orang mukmin itu mencuri? Nabi jawab, qad yakunu zalik. Boleh jadi saja dia mencuri.
Perkataan yang ketiga dia tanya, hal yakzibul mu'min? Boleh tak orang mukmin itu menipu, berdusta? Nabi jawab apa? La. Sama sekali. Orang mukmin tak boleh berdusta. Jadi orang mukmin ni berzina boleh jadi, mencuri boleh jadi, tapi berdusta no way. Faham tak? Kemudian Nabi tambah lagi, summa atba'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tambah lagi, innama yaftariyal kazib alladzina la yu'minun. Sesungguhnya orang yang membuat penipuan itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Jadi tidak mungkin orang itu orang beriman dalam masa yang sama dia bercakap bohong, dia menipu. Satu benda yang berpisah. Kalau orang mukmin dia berzina itu boleh jadi lagi. Boleh jadi lagi dia terjebak. Tapi kalau nak ceritanya, penipuan ini, pendustaan ini satu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna boleh berzina, bukan makna boleh mencuri. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Allah, innama yaftariyal kazibal ladzina la yu'minun. Sesungguhnya orang yang membuat kebohongan itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, hal yakzibul mu'min? Boleh orang mukmin itu berdusta? Nabi SAW sebagai menjawab, la yu'minu billah wala bil yaumil akhir man iza haddatha kazabah. Tidaklah seorang itu beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari kemudian. Man iza haddatha, orang yang mana bila saja dia bercakap, kazabah, dia berbohong. Orang ini adalah orang yang tak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari kemudian. Bila bercakap je bohong. Bila bohong je bercakap. Bercakap bohong ni zaman jahiliyah pun bukannya adat orang-orang jahiliyah dahulu. Bayangkan. Satu kali Kaisar Rom, Raja Rom ni, dia telah menjemput Abu Sufyan dan kawan-kawan kafirnya yang lain datang ke istana. Ingin bertanya berkenaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Abu Sufyan, waktu itu belum Islam lagi. Dan dia bertanya beberapa soalan. Jadi Abu Sufyan walaupun waktu itu dia masih belum peluk Islam, dia masih kafir, bila ditanya maka dia menjawab. Apa jawapan dia? Abu Sufyan kata, fa wallahi law qad kazabtu ma raddu alayya walakinni kuntu imra'an sayyidan atakarramu 'anil kazib wa 'alimtu an aysara ma fi zalika in ana kazabtuhu an yahfazu zalika anni summa yatahaddathu bihi falam akzibhu. Dia kata, wallahi demi Allah, law qad kazabtu, kalau aku berdusta sekalipun, maraddu alayya, kawan-kawan aku tidak akan reject aku. Kalau aku berdusta tak ada kawan-kawan aku support aku. Tapi walakinni kuntu imra'an sayyidan, akan tapi aku merupakan seorang ketua. Aku leader, satu orang leader kepada kaum. Atakarramu 'anil kazib, yang mana seorang leader tadi sentiasa mencegah diri daripada bercakap bohong. Kenapa? Alimtu an aisara ma fi zalika. Kenapa aku mengetahui kalau aku bercakap dusta sekalipun, mereka tidak kata apa-apa pada aku pada waktu ini. Akan tapi in ana kazabtuhu an yahfazu zalika anni summa yatahaddatsu bihi falam akzibhu. Akan tapi perlu diingat, bila aku pulang ke Mekah nanti, di sana mereka akan mula bising bahawa aku bercakap bohong di depan Raja Kaisar tadi. Maka sebab itulah falam akzibhu, maka aku tidak sanggup untuk berdusta. Maklum di sini daripada perkataan Abu Sufyan ni, pada zaman jahiliyah lagi, perbuatan dusta, cakap bohong ini merupakan satu perbuatan yang buruk di sisi mereka. Walaupun zaman jahiliyah bunuh anak biasa je. Kan? Dia boleh main judi je. Kamu tengok perempuan lalu yang mengandung, cuba kamu teka, laki perempuan. Aku cakap laki, kau cakap perempuan. Okay, cuba belah. Tengok laki. Itu biasa bagi mereka. Tapi cakap bohong mereka rasa macam tak mungkin. Tak mungkin boleh menjadi cakap bohong bagi mereka. Jadi ayat seterusnya dalam surah Kahfi ni, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim
illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Nabi, mudah-mudahan kalaulah mereka, mudah-mudahan kamu tidak membinasakan diri kamu. Sekiranya mereka fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Janganlah, mudah-mudahan janganlah kamu membinasakan diri kamu disebabkan kesan perbuatan buruk mereka. Illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman, bihazal hadis, dengan Al-Quran ini, asafa, lalu kamu bersedih. Jadi dalam ayat ini nak cerita tentang sifat ketamakan Nabi SAW, supaya orang-orang kafir ini mereka mendapat apa? Iman daripada Allah Subhanahu. Kita ni tamak dunia, tamak duit, tamak harta, tapi Nabi tamak hidayah. Haris dipanggil, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi ni harisun, yakni mereka, Nabi SAW berkeinginan yang bersungguh-sungguh supaya orang kufar ini mereka mendapat iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalaulah mereka tak peluk Islam, seolah-olah Nabi rasa sedih sangat, tension sangat, sehingga hampir saja membinasakan diri sendiri. Maka Allah Ta'ala tegur, menenangkan diri Nabi SAW dalam ayat ini. Maka surah ini, surah Kahfi ini merupakan surah Makki, surah yang mana yang terakhir pada zaman Makki. Makki mana zaman diturunkan di Mekah. Yang mana pada waktu itu para munkirun, para musyrikin Mekah yang melampau, mereka telah sampai kepada kemuncak pelampauan. Dan baginda Nabi SAW, dalam hati baginda Nabi SAW begitu syafqah, begitu sayang, walaupun orang-orang kafir sekalipun, supaya mereka, janganlah mereka ini termahrum daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW di dalam membimbing, mengislah dan mendakwah mereka, Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh keadaan Nabi, supaya mereka semua mendapat air hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan para munkirun, para musyrikin Mekah, keadaan mereka, hati mereka tak terkesan langsung setengah daripada tentang ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para anbiya, para nabi dan rasul ini, mereka bukan saja mahukan kaum mereka mendapat hidayah dan islah, bukan saja talib, yakni bukan saja mahukan, malah mereka asyik. Talib ni nak saja, asyik ni nak yang bersungguh-sungguh. Kan? Kita ni nak je adik-beradik kita dapat keluar 3 hari, kan? Nak. Kalaulah mereka semua dapat hidayah, okeylah. Tapi tak asyik. Asyik ni dia rusing sungguh, dia nak sungguh, kalaulah adik-beradik aku dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sanak saudara aku dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil asyik ataupun haris, tamakkan supaya mereka dapat hidayat. Itu sifat-sifat para anbiya. Dalam hati mereka tidak boleh menanggung kesesatan yang menimpa umat manusia. Dalam hati mereka begitu bersungguh-sungguh supaya manusia itu mendapat petunjuk dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah manusia terjun kepada lembah kesesatan, tidak adalah kesedihan, melainkan kesedihan itu. Oleh demikian, dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat ini mengingatkan kepada kita melalui ayat fala'allaka bakhi'un. Adakah kamu mahu binasakan diri kamu, wahai Muhammad, sekiranya mereka itu tidak memeluk Islam? Merupakan satu isyarat bahawa unki ye gumrahi ajib nahi ke tuje syiddat gham se behal kar de. Janganlah disebabkan kesesatan mereka tidak mahu menerima Islam ini menjadi hal keadaan kamu, menjadikan kamu sebab kepada kamu bersedihan yang bersangatan.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan para musyrikin Mekah tidak mahu menerima iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi apa? Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi keadaan yang sedih tanpa had, sedih sungguh-sungguh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk mentasalli, untuk menenangkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah Allah Taala turun salah satunya ayat ini kan, nak tenangkan Nabi dia ni kan. Jangan sedih sangat kan, jangan risau sangat kan. Kita ni terpaksa taklid, fikir sikit, pusing sikit adik-beradik kamu, sanak saudara kamu, tak pusing langsung, tak berkeruk kening langsung. Nabi ni terlampau sedih sampai Allah Ta'ala terpaksa turunkan ayat untuk menenangkan baginda. Dalam ayat lain, keadaan Allah Ta'ala menenangkan baginda, dalam ayat lain adalah surah Al-Fatir, Allah Ta'ala sebut, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Janganlah disebabkan mereka itu tidak menerima Islam menjadi asbab kamu bersedih di atas diri kamu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut wala tahzan alaihim, jangan kamu bersedih ke atas mereka. Dan ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara juga la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Janganlah kamu membinasakan diri kamu sekiranya mereka tidak mahu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut wa ma 'alaika illal balagh. Allah Ta'ala kata wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah bagi kamu melainkan kamu telah sampai dah. Maknanya tugas kamu, tanggungjawab kamu dah settle dah. Wa ma 'alaika, tidaklah bagi kamu illal balagh, melainkan kamu telah sampaikan dakwah betul-betul dah. Selebihnya hidayat tak hidayat itu tanggungjawab aku, kata Allah. Allah nak tenangkan Nabi. Satu kali ketika bila mana selama 15 hari dah wahyu tak turun daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebabkan itu Nabi bersedih. Maka turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan Nabi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Dalam ayat ini kan, ayat surah Kahfi ni, 15 hari wahyu tak turun, maka menyebabkan Nabi bersedih. Mereka itu masih belum menerima Islam, maka sebagai menenangkan jiwa dan diri Nabi, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, fala'allaka bakhi'un, mudah-mudahan janganlah kamu membinasakan diri kamu disebabkan kesan perbuatan buruk mereka, illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini, janganlah kamu bersedih. Surah Al-Kahfi. Yakni kamu telah sampaikan amanah kamu, tanggungjawab kamu telah selesai. Wahai kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka ini walaupun mereka tidak beriman, tapi kamu tu janganlah kamu bersedih sangat. Apko prashanami, kenapa kamu meletakkan diri kamu di dalam tension, pereshan, kesedihan dan sebagainya. Jadi sya'ni nuzul, asbabun nuzul, asbab nuzul ayat ini. Telah berkata Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa satu kali Utbah bin Rabi'ah, pembesar-pembesar Mekah ni, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Syam, Nadar bin Harith, Umayyah bin Khalaf, As bin Wail, Aswad bin Matlab, Abul Matlab, Abul Bakhtari, pembesar-pembesar Quraisy ini satu kali mereka berkumpul di satu tempat. Maka bila Nabi SAW tahu mereka berkumpul ni, pembesar-pembesar Mekah ni, maka Nabi SAW tidak dapat menanggung akan ijtimak mereka ni. Maknanya Nabi rasa gelisah. Kan? Pick up soalan apa ni kaum ke Islam ke baris mukhalifat atau ingkar kodeka. Bila Nabi SAW melihat kaumnya menolak Islam dan berkhilaf dengan Islam, maka Nabi SAW begitu sedih sekali. Syadid, sedih yang amat sangat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat ni. Tadi dah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka daripada ayat ini apakah fawaidus suluk? Fawaid Al-Kahfi ini Syekh akan keluarkan apakah fawaidus suluk? Apakah intipati suluk yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Jadi apakah fawaidus suluknya di sini? Maka dikatakan isme masyayikh tarikat ke liye zabardast ta'lim hai. Maka di sini merupakan satu pengajaran kepada para masyayikh tarikat. Jadi para syekh tarikat khususnya, ke logo ke islah ka dar dil mein hona chahiye, bahawa mereka perlu sentiasa ada rasa sedih dalam hati mereka di dalam mengislahkan anak-anak murid mereka. Faham tak?
Mereka perlu ada runsing risau terhadap islah anak-anak murid mereka. Mereka tidak boleh duduk diam saja. Mereka tidak boleh duduk relax, santai saja. Bila ada anak murid yang bai'at, mereka perlu ada dard. Dard ni satu rasa sakit, rasa runsing. Bagaimana mereka boleh islah. Muridin ke Islam kalian uni khub, dan mereka perlu sentiasa fikir, sentiasa duduk fikir, buat planning bagaimana murid mereka ini terislah. Yahi makam irsyad. Inilah merupakan tuntutan makam irsyad dia panggil. Makam apa? Makam irsyad. Bagi Syekh ni ada satu makam irsyad. Kutubu irsyad. Maulana Zakaria rahmatullah alaih gelarannya adalah kutubu irsyad. Makam irsyad makna makam memberi petunjuk. Makna dia bayan, dia tazkirah, dia cerita, tunjuk jalan. Itu makam irsyad. Sentiasa tunjuk jalan. Akan tetapi di dalam dia mengislah para muridin dia tadi, janganlah dia terjatuh di lembah ifrat. Jangan terjatuh di lembah ifrat ni, melampau sangat. Sehingga duk fikir islah anak murid, fikir islah umat ini, sehingga apku khatrimi, sehingga meletakkan dirinya dalam lembah bahaya. Maksudnya apa? Ini kerana hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Hidayah tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana tanggungjawab kita dah selesaikan. Kan? Kita dah selesaikan. Jangan terlampau sangat sehingga tak makan, kan? Macam Nabi SAW tadi kan, Nabi begitu sedih sekali. Kan? Sehingga Nabi begitu bersedih sekali sehingga Allah Taala terpaksa turunkan ayat menenangkan Nabi SAW. Jangan bimbang, jangan bersedih kerana hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tus'alu an ashabil jahim. Allah Taala tak tanya dah bila umat masuk neraka nanti. Allah Taala kenapa masuk neraka? Nabi tak tanya dah. Nabi tak bagi dakwah. Nabi dah bagi dakwah. Masuk neraka itu pilihan mereka. Kakam tu siraf peram. Kerja kamu, wahai Rasul, adalah menyampaikan pesanan. Nakih dilu medalna. Jangan letak dalam hati sangat. In alaika ilal balagh. Banyak ayat Allah Ta'ala kata, in alaika tidaklah tanggungjawab kamu, melainkan kamu telah sampaikannya. Dan hidayah itu di tangan Allah. Dalam ayat Allah Ta'ala dalam surah Qasas, Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu suka. Nabi sendiri tak boleh bagi hidayah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah Ta'ala sahaja yang memberi petunjuk bagi orang yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Ta'ala itu lebih mengetahui dengan petunjuknya. Di tempat lain Allah Ta'ala sebut, laisa 'alaika hudahum. Bukan tanggungjawab kamu untuk beri petunjuk pada mereka. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi kerja Allah memberi petunjuk pada mereka yang dikehendaki Allah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, in tahris 'ala hudahum. Sekiranya kamu berkeinginan, tamak, berkeinginan di atas hidayah kepada mereka, fa innallaha la yahdi man yudil. Sesungguhnya ketahuilah Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk bagi orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Wa ma lahum min nasirin. Bila orang yang Allah Ta'ala bagi kesesatan padanya, maka tidak ada bagi mereka sebarang penolong. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, inna ja'alna. Ni masuk ayat lain dah. Inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Ini masuk ayat lain dah. Malam ni kita ringkas saja malam ni. Sebab masuk ayat ini dia panjang sikit dia punya sarahan. Jadi kita berhenti sini dulu malam ni insya-Allah. InsyaAllah kita dah hampir nak masuk. Lepas ni kita akan masuk ayat Ashabul Kahfi. Dah mula masuk Ashabul Kahfi dan Ashabul Raqim. Bila habis bab ni, InsyaAllah lepas habis 10 ayat kita tengok macam mana. Sama ada kita nak teruskan perhabiskan satu surah Kahfi, ataupun kita tengok macam mana. Sebab saya pun jumpa kitab satu hisah ni saja, dia 2 jilid, kan? Kita habiskan 10 ayat yang pertama dan habiskan 10 ayat yang terakhir, ataupun macam mana tengok nanti. Tengok yang hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Jadi apa yang kita belajar malam ni kita hadam dulu. Kita praktis kehidupan kita. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita sebagai profesor, ustaz, asatizah, guru-guru sebagainya, kita perlu
memikirkan islah akan anak-anak murid kita, akan muridin kita, salikin kita, supaya mereka mendapat islah, mendapat jalan petunjuk yang sebenar-benar dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala akan tanya kita, kan? Setiap orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pemimpin, setiap orang pemimpin, paling kurang kita pemimpin rumah tangga kita, kan? Allah Taala akan tanya pada setiap rakyat kita, anak-anak isteri kita. Allah Taala akan tanya, apa kamu tarbiyah mereka, bagaimana kamu islah mereka. Jadi kita kena buat, kena perlu fikir, buat planning, program untuk islah mereka. Di rumah kita perlu ada ta'lim, bacaan hadis, kan? Kalau dah ada orang ustaz yang baca macam ini, apa salahnya kita dudukkan anak-anak kita dalam satu sudut rumah kita, dudukkan mereka untuk 1 jam ni, dengar syarahan hadis, syarahan Al-Quran, supaya ini semua proses tarbiyah rohani mereka. Kerana Allah Ta'ala akan tanya kita nanti, apa yang kamu buat untuk proses tarbiyah islah anak-anak isteri kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik untuk diri kita sendiri islah, dan untuk anak isteri kita juga mendapat islah yang hakiki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lusa insyaAllah. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh. Salli ala Sayyidina Muhammadin kama anta ahluh. Fa'al bina ma anta ahluh, fa innaka anta ahlu taqwa wal maghfirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina, wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma faqihna fid din, wa 'allimna at-ta'wil, wa hadina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana, innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ta'ala sayyidina habibi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.